Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipanjangkan jodoh. Bertemu lagi kita hari ini untuk Borak Tengah Lapar episod yang ke-8 bersamaan 8 Ramadan. Ya, dan semestinya untuk anda pendengar KLFM nak bertanya tentang permasalahan di bulan Ramadan. Walaupun umur dah 60 tahun, walaupun umur dah 70, 80, 30, berapa pun, tapi masalah tu tetap akan berlaku. Sebab apa? Itu yang digerakkan ilmu, Ustaz. Dan pasti kita masih bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk hari ini, dan juga seperti biasa anda mendengarkan Borak Tengah Lapar sepanjang Ramadan ini setiap hari bermula pukul 4.30 petang hingga pukul 5 petang. Seperti biasa, apa yang kita bincangkan hari ini adalah daripada anda sendiri pendengar KLFM. Baik yang berada di Kuala Lumpur ataupun di luar Kuala Lumpur yang dengar terus melalui KLFM ataupun RTM Klik. Tutut. Dah masuk email dah tu. Dah masuk. Dah bersedia ni. Hari ni kalau daripada Kedah. Ini orang Melaka. Oh, Melaka pula. Apa khabar ber? Saya Asyah dari Melaka ingin berkongsi. Jiran saya sebulan sebelum puasa dah mula tak tidur malam. Jiran belah kiri sibuk buat kuih raya. Jiran belah kanan sibuk menjahit. Jiran belakang buat bisnes jual kereta. Masing-masing macam dapat durian runtuh menjelang Ramadan. Tiba bulan Ramadan, kesibukan mereka semakin bertambah sehingga kan tak nampak ke masjid bertarawih. Panjang ni Ustaz. Siang malam asyik kerja. Masalahnya mereka semua adik-beradik saya. Adik-beradik Ustaz. Apa pandangan Ustaz terhadap orang-orang yang terlampau sibuk mencari rezeki di bulan Ramadan? Lagi satu, Ustaz, berdosa ke saya mengadu hal adik-beradik saya ni? AKA jiran-jiran saya ni dengan Ustaz. Dia AKA pun tadi adik-beradik, AKA jiran-jiran pula tu. Ni Ustaz, itulah dia. Hashtag dia, durian runtuh bulan Ramadan. Hashtag jangan runtuh akhlak. Hashtag Borak Tengah Lapar. Panjang macam lagu. Saya dengar sampai pejam mata tu. Menghayati cerita tu. Yang membayangkan tu. Ustaz dengar pejam mata. Ustaz tak tahu saya baca jenuh nak betulkan balik lidah ni. Bayangkan macam mana sibuk kan. Buat sembelit. Banyak. Daripada buat semprit jadi sembelit. Itu belum masuk lagi bakar lemang lagi tu. Inilah dia. Saya sebutkan. Saya tak pasti kita punya program kita yang hari keberapa. Tentang Ramadan ini juga digelar sebagai bulan yang ditambahkan rezeki. Saya tak lupa yang liyazdadu fihim rizqi mu'min. Bulan yang ditambahkan rezeki. Memang kita tak nafikan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang ditambahkan rezeki. Kalau orang tu rajin, bulan Ramadan adalah bulan untuk dia mencari rezeki. Betul. Tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan menambahkan ibadat. Janganlah sampai buat kerja sampai tak buat ibadat. Allah. Sampai buka puasa pun makan semprit je. Ini semprit. Apa yang ada depan mata je. Apa yang ada balut sajalah. Abang weh, apa nak makan ni? Tu telur ada. Dia pecah telur, dia makan gitu je. Bukan kata separuh masak, langsung tak masak. Jadi kalau sampai pada satu tahap, kita dah tak reti nak membezakan di antara rezeki dan ibadah. Merebut rezeki dan merebut ibadah. Ini satu kesilapan yang besar. Sebab di dalam bulan Ramadan banyak benda yang tidak ada pada bulan lain. Antaranya ialah Lailatul Qadar. Jangan dicari bulan Syawal. Tak ada. Duk menung tu bertingkap. Cari apa-apa. Lailatul Qadar. Memang tobat lahum tak ada. Jangan dicari lagi bulan semayang tarawih, bulan Muharram. Memang tak ada. Haram terus. Jadi jangan kau cari kau nak tadarus Quran, nuzul Quran pada bulan lain. Bulan Ramadan ini ada. Tiba-tiba bulan Ramadan ini berlalu dengan kesibukan kita atas nama durian runtuh. Sibuk meniaga pasar Ramadan sampai langsung tak ke masjid. Sampai langsung tak berpuasa. Sampai tak buat ibadat-ibadat yang sepatutnya dibuat. Jadi saya rasa itu satu benda yang sangat merugikan kita. Tapi Ustaz, saya ada pernah tanya pengalaman. Saya tanya sahabat-sahabat saya yang meniaga di pasar malam dekat Ipoh kan. Saya tanya sepanjang, saya tanya setiap kali lepas raya kamu mesti buat rumah lah apa semua. Dia kata
pendapatan dia untuk bulan puasa itu saja boleh cover setahun. Ya. Oh, itu yang kita panggil durian runtuh tu tapi bang. macam kita cakap tadi, macam Kak ni mengadu lah. Mungkin ada benda yang patut dia dapat buat tapi tak dapat buat kan. Betul. Tapi Ustaz dah terangkan tadi apa tentang masalahnya. Lagi cantik korang yang tengah dengar ni, buka YouTube sekarang. Di YouTube channel kita. Di KLFM Official. Kan pastinya bersama kami dari pukul 4.30 petang hingga pukul 5 petang. Dan kejap lagi kita kembali bersama dengan Ustaz pastinya untuk topik kita hari ini iaitu durian runtuh. Tapi kita berehat seketika, kita kembali sekejap je lagi. Dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, masih bersama kami dalam Borak Tengah Lapar. Baik. Ada bau durian lah. Siapa pula yang nak berbuka kejap lagi buat durian ni ya? Potong betul ni. Durian ni satu benda yang paling bahaya apa tau? Kalau tengah solat Jumaat, tiba sendawa. Ustaz, itu jatuh macam mana Ustaz? Makruh lah. Menjadikan orang lain tak tenteram. Yang makan tu pula tu imam. Depan tu imam tu pula ada kipas yang melenggok tu. Kita yang belakang. Wow. Lepas tu, bila bau sendawa dia bau kau. Bau kau, ya. Okey, kita. Itu topiknya kita hari ni, itu mengenai durian runtuh kan. Lagi nak dekat raya lagi macam-macam sibuk buat itu jahit ini. Jadi Ustaz nak tanya soalan seterusnya Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan jugalah ini mengenai keberkatan menjalankan perniagaan dari sudut Islam sendiri Ustaz. Kalau tak ada peniaga-peniaga ni, apa jadi kita? Susah juga. Yang bekerja ni, ya Allah, mereka ni mengharapkan peniaga jual makanan untuk mereka berbuka. Maknanya kalau peniaga tu jual kerana Allah, jual ikhlas kerana Allah, dia dapat pahala. Betul. Bayangkan orang yang dia ambil upah menjahit tu. Tak ada dia, orang tak meriah raya kita. Tak beraya kita tahun bila punya baju kan. Begitu juga dengan orang yang bawa bas, orang yang jual songkok, orang yang buat perkhidmatan, macam-macam benda sempena dengan perayaan ini. Kalau tak ada dia orang, Allahu Akbar. Susah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada peniaga-peniaga yang turut sama menjadikan Ramadan kita ini bermakna. Tetapi yang pertama jangan menipu. Jangan menipu wala tanajashu dalam perniagaan, dalam bisnes. Menipu dalam bisnes boleh untung. Tapi sekali itu je. Bila orang dah tahu penipuan kita, habis. Kadang-kadang kita meniaga laksa. Ya, kita bagi kuah pekat. Pekat betul-betul, ikan. Jangan guna tisu. Nak bagi kuah pekat. Dia blend dengan tisu. Dengan tisu Ustaz Pening tisu tu. Jadi bila kita makan, pekat. Rupanya tisu. Akhirnya bila orang tahu tisu, orang boykot. Rezeki dah habis. Susah nak balik. Kadang-kadang kita pergi tanya dia, kenapa makcik campur dengan tisu? Makcik tak campur tisu. Dia orang ambil tenah makcik. Habis tu makcik campur apa? Makcik campur paper. Tisu dengan paper lain ni. Nampak tuan-tuan? Jadi jangan berbohong yang pertama. Yang kedua, ada unsur-unsur sedekah dalam bisnes tadi. Sebab kita nak ke masjid kerap macam orang lain sibuk. Kita nak uruskan kita pun sibuk. Kenapa kita tidak bersedekah sikit? Ada peruntukan sedekah untuk masjid, surau, anak yatim dan sebagainya. Supaya bisnes kita ada keberkatan. Yang ketiganya, cari peluang bagaimana untuk kita ni tak boleh nak baca Quran. Sekurang-kurang contohnya kita mendengar. Contoh kita pergi negara Pakistan ke negara belah-belah India misalnya, orang-orang Islam di India yang Islam, mereka meniaga tapi speaker tu pasang tu sambil duk goreng makanan untuk buka puasa, atas kedai dia orang pasang speaker. Dia orang pasang satu benda yang dia orang tak boleh nak baca Quran, tapi dia orang boleh mendengar bacaan Quran. Jadi kena bijak macam mana dalam bisnes kita boleh dapat pahala. Ustaz, dalam Islam ni konsep perniagaan dia macam mana dia? Kita tahu Rasulullah pun ahli perniagaan juga kan. Tapi dalam konsep Islam dia lebih kepada apa yang sepatutnya kan? Baik, sebenarnya dalam Islam, kalau kita buka dalam Quran, ayat cerita dalam bisnes, cerita tentang bisnes 100 lebih ayat. 100 lebih ayat cerita tentang bisnes saja. Mudarabah ke, murabahah ke, bitamin ajil ke, apa benda ke, fadribullahu qardan hasanah ke, bisnes. Dan itu belum masuk lagi perkataan-perkataan yang membawa makna bisnes di dalam Al-Quran. Bukan setakat tijarah saja. Macam-macam benda. Jadi kalau kita orang Islam mengatakan bahawa bisnes ini dunia,
Bisnes adalah dunia. Kita tak nak cari dunia. Salah. Habis itu kenapa Allah letakkan Al-Quran? Dalamnya ada ayat bisnes, ada ayat tentang zakat, ada ayat tentang perlambangan orang yang berniaga, lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugikan. Disebut oleh Allah di dalam Quran tentang bisnes. Tijaratan lan tabur, bisnes yang tak akan bankrupt, yang tak akan rugi. Jadi kalau orang Islam menolak bisnes itu kesilapan. Satu kesilapan yang besar. Dengan bisnes dia boleh dapat wang, dengan wang dia boleh bayar zakat. Ya, Ustaz. Dari wang dia boleh beli syurga dengan sedekah, dengan infak keluarga dia. Bayangkan kalau duit dia tak ada, macam mana dia dapat infak pada keluarga? Sedangkan memberi nafkah pada keluarga itu adalah satu perkara yang wajib. Ya, jangan harap kita ni boleh masuk syurga dengan sebab kita tak bagi nafkah pada keluarga kita kata aku dah ahli syurga. Belum. Dia memerlukan kepada keuangan, dan salah satu bentuk keuangan datang ialah di dalam perniagaan. Dan perniagaan akan datang berlipat kali ganda dalam bulan Ramadan. Dan Ustaz, macam Ustaz, ini isu yang setiap kali berlaku bila Ramadan ya. Bila kita pergi bazar tu kan, kuih macam-macam. Karipap tengok punyalah besar. Sekali beli, Allah, angin. Beli bombolon ni, tinggal bombolon ni dah tak ada. Jadi pembeli ni hampa bila beli. Apa komen Ustaz? Ya, itu perniagaan yang menipu. Ya, kita panggil di dalam sebuah kitab disebutkan 18 golongan yang Allah takkan tengok wajah mereka di hari kiamat. Itu 18 golongan tu. Dan Allah takkan bercakap dengan mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Wala yukallimullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Allah tak akan bercakap dengan mereka, Allah tak akan tengok muka mereka. Bayangkan saya duduk atas pentas ni, Wan tak tengok, Wahid tak tengok. Allah. Macam apa saya nak buat? Bayangkan di hari kiamat kalau Allah tak tengok saya. Salah satunya ialah orang yang berniaga yang berbohong. Allah Akbar. Jadi berhati-hati, jangan jadi pengkhianat dalam perniagaan. Kesannya balik pada kita sampai hari kiamat. Kita sendiri pun, kalau kita petang ni pukul 4.30 tadi ni, ni nak kat pukul 5 dah ni kan, 30 minit ni, kalau orang tak dengar pun kita susah hati. Yelah. Kan? YouTube kita orang tak tengok pun kita, tak ada orang like pun kita susah hati. Ini kan Allah, ya Allah. Di Akbar. akhirnya tu nanti Allah tak tengok. Ya, baik. Jadi kejap kita kembali bersama dengan Ustaz. Masih kita berbicara mengenai durian runtuh ini. Tapi kita berehat seketika dan kejap lagi jumpa lagi dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, Borak Tengah Lapar masih bersama kami waktu ini, dan seperti biasa sepanjang Ramadan setiap hari bermula pukul 4.30 petang hingga pukul 5 petang untuk Borak Tengah Lapar, dan juga ulangannya setiap pagi pukul 5.30 pagi. Ustaz, Ya. Allah ada tak berkata-kata tentang berlebih-lebihan di bulan Ramadan, ataupun tak kira lah sama ada kita hidup yang berlebih-lebihan ke macam Ya, Allah Ta'ala sebut kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu wala tusrifu. Jangan melampaui batasan. Kalau kita kata syarif, tu syarif, maksudnya ialah mulia. Tapi kalau kita nama sarip, melampau. Kalau syarif, mulia. Kalau sarip, melampau. Sebab tu ada nama sarip kampung dusun. Sarip dol. Melampau tu. Jadi Allah Ta'ala kata, makanlah kamu, minumlah kamu. Jangan melampau. Walaupun kita sekarang berada dalam rezeki yang banyak dalam bulan Ramadan. Macam durian runtuh. Kak Leha hantar bubur kacang. Makcik nak hantar ikan. Yang Haji Dolah pula bagi pada kita rambutan. Ui, banyaknya. Makanlah. Wala tusrifu. Jangan melampaui had. Bila melampaui had, tu yang jadi macam-macam benda. Dia bukan lagi menjadi nikmat. Dia jadi nikmat yang muqayyadah. Nikmat ini terbahagi kepada dua yang besar. Satu, nikmat mutlak. Nikmat mutlak ni betul, akan betul dan sentiasa nikmat. Nama dia Islam dan syurga. Islam sentiasa betul. Tak ada yang salah. Syurga sentiasa nikmat. Tak ada debu, tak ada sampah, tak ada rosak di syurga. Tapi yang keduanya nama dia nikmat muqayyadah. Durian runtuh. Berapa ramai yang dapat durian runtuh, dia bukan jadi nikmat kepada dia, dia jadi penyakit pula kepada dia. Sebab nama dia muqayyadah. Kenapa jadi masalah kepada dia? Sebab melampau. Makan atas makan, makan atas makan. Maka dia akan mendatangkan satu balak kepada dia. Nama dia penyakit. Jadi kalau orang tanya pada saya, Ustaz, apa ni makanan banyak ni? Boleh makan, tapi sikit-sikit. Jangan melampau. Saya duk tengok dalam TikTok tu, ya Allah, makan.
Allah. Lagi boleh masuk. Lagi boleh masuk. Itu contoh tusrifu. Oh. Jangan macam itu. Jangan. Apa tu ada pula. Ni cerita balik pasal apa tadi? Durian runtuh? Durian runtuh. Aha. Ada yang niaga, dia pun dah seronok. Dah seronok berniaga. Masuk dia pun dah tahu. Macam saya cerita kawan saya tu. Setiap tahun dah tahu bulan puasa berniaga. Mesti untung kau-kau pula. Untung betul-betulnya lah. Yalah. Sebulan puasa tu cover setahun. Jadi yang ada pula ambil kesempatan. Patut barang tu berkualiti. Tapi sebab nak untung lebih, dia ambil barang yang murah, Ustaz. Macam mana pula tu, Ustaz? Kadang dia ambil selipar. Selipar Jepun. Ya, Ustaz. Potong, celup dengan tepung goreng. Goreng. Laku. Bulan Ramadan ni. Jadi bacaran tepung kena betul. Kadang-kadang tepung tu lagi lusa nak expired. Betul. Masa itulah dia buat. Macam tadilah. Ya. Karipak. Kembungnya kalau orang Perak sebut bapa. Bapa. Bapa besar gila. Buat balik ke rumah. Macam pancit. Ini contoh-contoh dipanggil sebagai mudarrib. Mudarrib maknanya apa? Orang yang menipu di dalam perniagaan. Orang yang dia dapat untung banyak, tapi kadang-kadang kesan daripada apa yang dia perlakukan, orang tak tegur. Kadang-kadang satu kawasan tak elok. Sebab tu kita minta pada peniaga-peniaga, jangan tidak jujur. Kerana anda tidak jujur, anda menipu orang, mereka itu sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa, doanya mustajab. Ya, Ustaz. Orang yang berpuasa, doanya ketika tadi, yang kita bincangkan 2-3 hari lepas, doa yang mustajab ketika berbuka puasa. Bayangkan mereka berdoa, Allah terima. Kadang-kadang satu kawasan, dah 15 hari non-stop hujan. Jadi air itu tak luak, bertambah lagi ada pula air balang ni, air hujan turun. Jadi kadang-kadang kesan daripada seorang yang menipu mendatangkan tak baik pada yang lain. Sebab itu kita ada budaya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saya minta kepada pengurusi Bazar Ramadan, ketua Bazar Ramadan, ketua Persatuan Penjaja, jumpa peniaga yang macam ni, cakap apa yang awak buat ni nanti mendatangkan kerosakan kepada kami semua. Jadi itu ketegasan daripada ketua itu penting. Ya, jadi Ustaz, dan untuk kita elakkan wujudnya ataupun lahirnya peniaga tak jujur ni Ustaz, apa mungkin Ustaz ada cara-cara menurut Islam untuk melariskan perniagaan, Ustaz? Alhamdulillah. Yang paling penting sekali jujur. Betul. Yang kedua sedekah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Yang ketiga, bacalah ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Jadikan amalan. Dan yang keempatnya, jangan lupa sembahyang. Saya suka tengok peniaga pasar Ramadan, sembahyang maghrib di situ ada. Ada yang sembahyang asar di situ. Jadi alhamdulillah, walaupun mereka sedang berniaga tapi mereka tak tinggal Allah. Kerana Allah lah yang bagi rezeki pada kita. Inilah contoh peniaga-peniaga yang mengundang rezeki daripada Allah. Ustaz, ayat Ar-Ra'd tu yang ayat 1 sampai ayat 3. Yang mana? Ambil daripada ayat awal-awal sekali. 1, 2, 3. Tak maksud saya bunyi apa yang ayat Ar-Ra'd ni. Alif Lam Ra tu bermula daripada situ. Jadi ambil daripada ayat yang pertama tapi jangan jadikan dia sebagai satu tangkal. Jadikan sebagai satu bentuk amalan. Tentang amalan dia. Sebab ada orang yang diletak saja. Kemudian dia jadikan tangkal. Tak salah. Jadikan tangkal, tetapi alangkah baiknya kalau dia jadi amalan. Betul. Di dalam bacaan. Macam orang letak ayat 1000 dinar tu lah. Faham tak juga. Alhamdulillah. Baik pun, terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini mengenai durian runtuh ni. Wahid, apapun kepada yang mungkin baru bersama kita kan, alamak nak habis pula. Jangan bimbang, esok pagi anda boleh dengarkan ulangan Borak Tengah Lapar waktu sahur pukul 5.30 pagi. Dan pada yang mana peniaga yang mendengarkan cerita segmen durian runtuh tadi, jangan takut. Itu cuma kita kongsi ilmu. Apa yang tak betul kita perbetulkan. Itu sebab kita ada rancangan Borak Tengah Lapar. Jumpa lagi besok 4.30 petang di waktu yang sama bersama kami dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.